Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Hud. Surah yang ke-11, sambungan kita ayat yang ke-25. Ayat 25, juzuk yang ke-12, tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 411. Muka surat 411. Kalau bolehlah semua para jemaah belilah kitab tafsir pimpinan ni. Kalau tak pandai tulis Jawi, dia ada Rumi, dua-duanya ada. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami lebih dalam lagi maksud Al-Quran dan juga huraian-huraian ringkas yang disampaikan ini, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, sambungan kita ayat 25 dan kuliah kita pagi ini berputar sekitar kisah Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam surah Hud ini ada beberapa kisah Nabi, dimula dengan kisah Nabi Nuh. Sebab apa? Sebab Nuh ni rasul yang pertama selepas daripada Nabi Adam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Ini ayat Allah Ta'ala cerita kepada kita peristiwa Nabi Nuh alaihi salam. Tengok ayat yang pertama kita baca, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh, lalu ia memberitahu kaumnya dengan berkata, sungguhnya aku ini seorang Rasul, pemberi amaran kepada kamu. Ini kerja akunya, nak beri peringatan, beri amaran. Kalau tak ikut apa yang aku ajar ni, cari penyakit lama. Kan? Jadi munasabatul ayah lima qablaha, susunan ayat ni macam mana? Telah menjadi ketetapan bahawa Allah Azza wa Jalla bila dia mari hujah-hujah, dalil-dalil tentang keagungan, keesaan Allah Azza wa Jalla, atba'ha bil qasas. Allah Ta'ala akan bawa mari pula cerita-cerita yang boleh menjadi penguat, muakkidan, penguat kepada dalil-dalil yang telah disebut. Jadi dalil sebut Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala beri amaran kepada orang tak dengar gini-gini,
Kemudian, tengok contoh apa yang sudah berlaku kepada kaum Nuh, apa yang sudah berlaku kepada Firaun. Maknanya qasas ini nak menguatkan dalil-dalil yang telah dibuktikan, ditunjukkan itu. Dalam surah kita ini insya-Allah kita akan belajar beberapa kisah. Di antara al-qissatul ula, kisah yang pertama yang Allah Taala sebut di sini bermula ayat 25 ini, kisah Nabi Nuh alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Juga perpindahan tajuk cerita ini daripada ayat gini kepada cerita, munasabah dengan kedudukan puak-puak kafir. Setelah kita nyatakan hujah, kita nak nyatakan nasihat. Kamu jangan tak sedar diri, jangan lupa, kalau kita orang Kelantan ni, jangan buat tak khabar, buat tak ingat. Mu tengok apa sudah jadi kepada kumpulan yang menentang rasul-rasul mereka. Ayat ini sekaligus, kisah-kisah ini sekaligus telah menjadi penenang, penyejuk jiwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa itulah sunnatullah, itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla yang dia letak di atas hamba-hambanya yang menentang rasul-rasul mereka. Yang pertama, rasul kena sabar. Yang kedua, mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla sepenuhnya, kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibinasakan juz. Itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin duduk di situ. Maka ayat kita baca ini para jemaah sekalian, walaqad arsalna, bermakna walaqad ba'atsna, kami telah hantar, kami telah bangkitkan Nabi Nuh kepada kaumnya. Pada tu dia panggil kaum Nuh. Allah Ta'ala tak sebut nama tempat. Jadi dalam Quran ni, kisah Quran, sama ada dia sebut nama kaum Nuh, kaum Lut, kaum ni, ada yang ada juga Allah Ta'ala sebut nama ahlul qaryah, nama tempat. Jadi para jemaah sekalian, bila Nabi Nuh berdakwah, menyatakan tugas dia, wazifatuhu, jawatan dia, inni lakum nazirum mubin, aku ini membawa peringatan, amaran yang nyata kepada kamu. Apa dia dakwah Nabi Nuh? Tengok ayat 26. Alla ta'budu illallah, iaitu janganlah kamu menyembah kecuali Allah sahaja. Inilah dakwah para anbiya alaihimus salatu wassalam, semua nabi, daripada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah dianya u'budullah, sembah Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim, sesungguhnya aku bimbang jika kamu menyembah yang lain dari Allah, kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan. Atas dunia ni mungkapi pun relax ya, sebelum sampai tempoh yang telah dijanjikan Allah. Bila sampai tempoh Allah Ta'ala mari, habis semua sekali. Kita orang Kelantan kata tak ninggal baka. Tak ninggal baka ni, semua keturunan dia mati habis. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah, nombor 343. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai pesuruh Allah, utusan Allah Taala kepada muka bumi ini, dan menerangkan dengan dalil-dalil dan bukti tentang kebenaran kerasulannya sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepadanya. Ini ayat kita dah bincang dah.
Maka mulai dari ayat ini Allah Ta'ala menerangkan pula perihal nabi-nabi yang telah diutus kepada kaum masing-masing dan akibat orang-orang yang kufur ingkar, sebagai memberi semangat supaya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang terus menyebarkan Islam dan janganlah dihiraukan golongan yang menentangnya, juga memberi contoh tauladan bagi umat manusia mengambil iktibar dan insaf. Jadi kita bila kita tengok oh gini rupanya siapa dia lawan Nabi, siapa dia engkar pada perintah Allah, inikah maksir, ini kesudahannya, jadi kita mengambil pengajaran dan iktibar. Kemudian kita pergi kepada ayat 27. Dalam ayat ini ada 4 tuduhan. Ini dia panggil ta'anu fi nubuwatihi. Orang kafir cuba nak menimbulkan keraguan terhadap kenabian Nabi Nuh alaihissalam dengan 3 perkara. Kemudian yang keempatnya dia punya conclusion ataupun natijah. Mana kita kata 4 tuduhan jahat yang disebarkan oleh puak-puak Nabi Nuh terhadap Nuh. Kita tengok satu persatu insya-Allah. Yang pertama, ni para pelajar dia kena tanda baru kita nampak. Tuduhan yang pertama. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. Allahu Akbar. Senangnya dia punya keputusan. Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaum Nuh. Apa dia tuduhan pertama? Kami tidak memandangmu wahai Nuh melainkan sebagai seorang manusia seperti kami juga. Mu ni orang macam kita ya. Perasaan lebih mengaku wakil Tuhan. Sedap juga buat dia kan. Maknanya puak-puak dalam suratul Mu'minun ayat 24, faqala al-mala'u alladhina kafaru ma hadza illa basyaran mislukum. Mu ni manusia biasa tapi berasa nak jadi ketua, declare, mengaku dia sudah diberi jawatan oleh Allah menjadi nabi. Tak boleh pakai ni. Itu hujah yang digunakan oleh puak dia. Baik, tanda yang kedua. Wa ma naraka اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. Nombor 2, dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu, pengikut Nabi Nuh ni, kecuali orang-orang kami yang miskin hina. Allahu Akbar. Sedap dia palu. Dia kata pengikutmu siapa Nuh? Siapa? Maknanya badiyar ra'i, dia panggil orang nampak jelas lah puak-puak miskin-miskin. Araziluna badiyar ra'i, lagi berfikiran singkat. Mana orang hak tak boleh nak mikir molek lah kan. Orang-orang hak lemah-lemah, standard kampung, begitulah kita kata standard kampung ya puakmu ni, pengikutmu. Maknanya yang kedua, dia guna alasan pengikut. Jadi kita ni para jemaah sekalian kena ingat, pengikut Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam biasanya begitulah, dari kalangan du'afa, masakin, mustad'afin, orang-orang lemah hak menjadi pengikut Nabi. Ingat kisah sewaktu Abu Sufyan dipanggil oleh Herakla ke istana dia yang panjang itu. Dia tanya Abu Sufyan, Herakla tanya, siapa dia ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mu jawab, adha'afuhum am ashrafuhum?
orang lemah ke orang-orang hebat-hebat? Qulta bal du'afa'uhum, mengkata Abu Sufyan jawab ke Herakla, hak lemah ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah ni orang-orang du'afa, orang-orang lemah, orang hak tak kena. Kata di Herakla, wahum atba'ur rusul, begitulah pengikut nabi-nabi, rasul-rasul yang lain, semuanya dari kalangan du'afa. Masya-Allah. Tak khabar puak mudi. Tengok tuduhan yang ketiga. Ya, kena tanda ni. Kalau ada kitab, tulis baru kita nampak. Wa ma nara lakum alaina min fadl. Dan kami juga tidak memandang kamu mempunyai sebarang kelebihan, keistimewaan mengatasi kami. Tiga poin besar pengikut Nabi Nuh buat tuduhan. Yang pertama, manusia. Yang kedua, pengikut-pengikut dia orang lemah. Yang ketiga, Nabi Nuh ni tidak ada apa-apa keistimewaan nak banding orang lain. Tiga tuduhan cukup dah tu, kan? Kemudian dia buat khulasah, ataupun kita kata yang ni yang keempat, boleh. Bal nazunnukum kadzibin, bahkan kami menganggap kamu seorang pendusta. Maknanya kalau kita nak kata tuduhan yang keempat, dia tuduh Nabi Nuh pembohong. Ataupun tiga tuduhan terawal, yang ni kesimpulan. Oleh kerana mu ni gini-gini, miskin, lemah, tak ada kelebihan apa-apa, maka kami jatuh hukum kamu ni pembohong. Allahu Akbar. Baiklah, sekarang kita akan dengar dia panggil maklum balas. Bahasa kita sekarang ni, bila orang tuduh kita, dia ada istilah dia panggil maklum balas, makna kita kena jawab balik tuduhan-tuduhan yang telah dibuat oleh kafir. Apakah jawapan Nabi Nuh AS? Dia panggil jawapan yang pertama. Tengok ayat 28. Ini bahasa Quran ni, kalau kita teliti kita nampak, tuduhan, jawapan. Apa dia jawapan dia? Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Apa Nabi Nuh jawab? Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, aku buat mari, jelas dah ni, yakin dah, burhan, bukti-bukti yang menunjukkan kenabianku, dan aku diperintahkan supaya ikhlas beribadat kepada Tuhanku. Muni macam mana cerita buat muni, kan? Wa atani rahmatan min indihi, dan Allah Ta'ala mengurniakan pangkat Nabi kepadaku dari sisinya. Jawatan ni Allah beri Nabi ni, bukan aku pandai-pandai pergi reka sendiri, pergi bertapa-tapa jadi Nabi lah. Allah Ta'ala lantik aku. Jadi apa? Fa'ummiyat alaikum, Allah, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kamu. Sebab apa jadi kabur? Disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati. Mu perangai huduh buat mu ni, begitulah. Buat marilah apa benda pun tak jadi belaka. Sebab apa tak jadi? Sebab kepala dia sudah tersumbat, mata dia sudah dibutakan, telinga dia sudah ditulikan daripada mendengar maklumat yang dibawa oleh Nabi.
Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Maka adakah kamu nampak ada gunanya kami memaksa kamu menerima bukti itu sedangkan kamu tidak suka kepadanya? Jadi bukti dakwah nabi-nabi ni dia bawa dalil, bukti yang nyata, tidak ada paksaan. Makna kalau kita paksa, panggil sorang-sorang, panggil atas kepala, letak pedai tekak, ngaku, iya betul mu nabi, keluar daripada bilik akuan, sengih suka luar, perasa. Tak jadi. Manusia ni kalau dipaksa dia terima, tapi dia tidak menerima. Itu beza. Terima tetapi tidak menerima. Sebab apa? Dia dipaksa. Maka kita terpaksa kena akur lah. Islam kata la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Mau belajar betul-betul. Yakin? Ta'al. Kalau dia masuk Islam dengan tak yakin, dia jadi munafik. Na'udzubillah. Kan? Baik, kita pergi kepada jawapan yang kedua. Jawapan Nabi Nuh yang kedua, wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana biṭaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Dan ketahuilah wahai kaumku. Ini jawapan yang kedua, tanda pelajar. Jawapan yang kedua, la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Nabi Nuh kata apa? Aku tidak meminta kepada kamu sebarang harta benda sebagai upah menyampaikan agama Allah itu. Aku tak minta duit kamu, tak minta gaji, tak minta upah. Tiadalah aku harapkan upahku melainkan dari Allah semata-mata. Mana jawabnya di sini? Setelah Allah Ta'ala ajak kepada Nabi Nuh, jawapan yang pertama tadi bahawa Nuh ni manusia kan. Kemudian dia kata, mu ni pengikutmu pula orang lemah-lemah. Maka kalau kita kata orang lemah, Nabi Nuh nak berdakwah kena minta pitih lah, minta gaji lah kan. Tapi Nuh kata, dak, mu jangan anggap aku lemah. Aku tak minta duit kamu, tak minta gaji, tak minta upah, tidak ada elang. Apalagi nak klaim-klaim, tak ada. Sesungguhnya upah ganjaran yang aku mengharapkan daripada Allah. Jadi kalau kita minta pahala daripada Allah, sama je orang kaya, orang miskin, orang lemah, orang kuat, masing-masing. Allahu Akbar. Yang kedua, jawapan ini juga menunjukkan bahawa Nabi Nuh peringatkan kepada kaum dia, seolah-olah kaum dia ni tengok benda zahir je. Kalau tengok hak zahir kat nampak Nabi Nuh tu miskin lah kan. Jadi bila nampak miskin, aku buat kerja ni kerana nak cari duit, jangan. Maka kita para pendakwah, para ustaz, para pak lebay, jangan nampak kita kerja berdakwah kerana nak cari fulus, jangan nampak. Ni setengah orang ni tanya selalu, nak panggil saya ni berapa bayaran? Ada setengah orang tu dia tak minta bayaran. Dia kata oleh kerana awak panggil saya mari jauh, saya nak mari dengan kapal terbang, mari pula duduk di kampung ni, saya tak ada rumah, saya paksa kena minta bilik hotel. Setakat tu je dia minta. Kita kata munasabah, sebab bimbang takut jadi macam cerita seorang ustaz pergi jauh ngajar, naik kereta 3 jam pergi balik. Sudah kuliah, orang kapal mari bawa pisang 1 ikat, standar pisang, letak dalam punggung kereta, pakai jadi hal tu. Dia kata tak kena nak jual pisang lebih minyak kereta.
Itu pun satu masalah kan. Baik, yang kita balik kepada fokus kita asal. Nah, maka kalau mu kata aku ni miskin, pengikut aku miskin, mu jangan duduk mikir aku ni buat kerja ni kerana nak cari piti, janganlah. In ajriya illa 'ala Allah. Kemudian wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Allahu akbar. Dan kerana sungguhnya aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman sebagaimana yang kamu minta. Dia puak kafir ni sama ya. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Muhammad, kami nak pergi jumpa mu, nak pergi berunding dengan mu, tapi geng-geng hok miskin baju cari tu keluarkan, tidak label kita ni. Dia suruh Nabi kita hamba keluar, Bilal, sahabat-sahabat yang miskin duduk jauh. Sama Nabi Nuh kata, aku tak akan keluarkan orang-orang di sebelah aku walaupun orang miskin, tapi mereka kaya jiwa, kaya diri, bersih hati. Nak masuk? Mari. Tak nak? Jalan. Innahum mulaqu rabbihim. Kerana sungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka pada hari itu. Mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing. Hak sombong, hak takabur akan jumpa belaka. Tak usah cakap besar. Walakinni arakum qauman tajhalun. Gede baik kot Nuh pun. Tetapi aku nampak kamu semua, geng-gengmu tak dengar kata ni, kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui. Mu ni puak jahil. Kita ni kalau sebut jahil, celak mata lalu kan. Tapi kalau kata tak apa-apa reti, awak ni tak faham, nampak lembut sikit, jahil, celak mata lalu. Ada awak alim sangat, dia panggil radul fi'il, dia akan jawab lalu. Mu tak alim sangat. Baik. Allah, itu jawapan Nabi Nuh AS. Kemudian Nuh kata apa lagi? Maknanya tuduhan-tuduhan jahat puak kafir ini dijawablah oleh Nabi Nuh AS. Allah Ta'ala ajak kepada gini. Dia kata Nabi Nuh tak ada kelebihan apa-apa. Allahu Akbar. Tengok ayat 30. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum. Dan lagi wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku menghalau mereka? Nak hina puak ni lah. Afala tazakkarun. Maka mengapa kamu tidak mahu ingatkan kekuasaan Allah? Mu dak mikir dia miskin, mu dak mikir dia lemah, kamu mikir dia duafa, kamu tak mikir kita semua duduk di bawah kuasa Allah. Mana bila kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, maka pergantungan itu pergantungan yang tak ada siapa boleh mengenepikan kita, tidak ada. Baik, kita pergi pada jawapan seterusnya. 3. Wala aqulu lakum 'indi khazainullahi wala a'lamul ghaib. Mu kata aku tak ada kelebihan ni. Tengok. Nabi Nuh jawab. Dan aku tidak pernah berkata kepada kamu, di sisiku ada perbendaharaan Allah. Aku ni pemegang gedung, perbendaharaan kaya raya. Tak. Dan tidaklah aku mendakwa mengetahui perkara gaib. Tidak juga. Jadi perkara gaib ini itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, bukan di bawah kuasa aku. Tapi buat dia tu dia suka lagi tu aja. Dia pasal nak tuduh ahli sihir kan. Wala aqulu inni malak. Dan aku tidak mengatakan bahawa aku ni malaikat. Aku manusia, bukan malaikat. Puak-puak kafir pernah juga minta supaya malaikat mari. Allah Ta'ala hantar malaikat mari, tapi Tuhan tak layan dia. Allahu Akbar. Berapa dah Nabi jawab?
ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. Dan aku juga tidak berkata terhadap orang-orang yang beriman yang kamu pandang hina itu, bahawa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh zalimin. Allah lebih mengetahui akan apa yang ada dalam hati mereka. Tuhan tahu, walaupun mereka lemah, walaupun mereka orang panggil tidak ada kekuatan, tidak ada kebesaran, tapi Tuhan tahu dalam hati mereka ikhlas, al-imanu billah, beribadat kepada Allah Ta'ala. Tuhan tahu. Sesungguhnya aku jika bertindak demikian, nescaya menjadi aku dari orang yang zalim. Manakala aku ni langgar apa yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka aku jadi orang yang zalim, orang yang tak dengar keras kepala, kan. Jadi para jemaah sekalian, kesimpulan daripada ayat yang kita baca ini 25 sampai 31, bahawa puak kafir salah membuat kiasan ataupun ukuran salah. Dia kias orang hebat itu dengan harta. Orang hebat itu orang ada pangkat. Orang hebat, orang kena pemimpin besar-besar. Oh, maka fazul mali afdal, orang ada harta lah orang afdal, orang ada pangkat lah orang hebat, orang rapat dengan sultan lah orang yang dikenali. Ini adalah merupakan suatu penilaian yang salah bagi kita orang yang beriman. Nilai seseorang itu di sisi Allah Azza wa Jalla bukan duduk di benda-benda tadi. Dia nilai mereka duduk di mana? Di keimanannya kepada Allah, nilai dia kepada pengabdian diri kepada Allah, nilai dia kepada akhlak yang baik yang ada pada mereka. Yang kata apa? Tapi orang kafir, orang yang tidak beriman, mata dia panggil mata keduniaan semata-mata, maka dia buat penilaian manusia itu dengan nilaian yang salah, dengan nilai yang tak betul, maka kesimpulan dia pun tak betul juga. Baik, kita pergi kepada cerita yang seterusnya. Habis dah dia tuduh Nabi Nuh jawab balik 3 tuduhan atau 4 tuduhan tadi. Nabi Nuh jawab, maka dia pun cekap pinggir dah lah, nak berlawan dengan Nabi Nuh. Sebab dia tengok jawapan Nabi Nuh mantap, dia tak boleh nak. Orang ni lagu ni lah kaedah yang telah kita sebut dalam cerita Fir'aun dulu. Mula-mula dia berhujah. Bila kalau hujah, dia akan gunakan akta-akta untuk menyekat ataupun untuk untuk menjatuhkan hukuman. Tengok ayat 32. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Allah, abidalah cabar. Mereka mari jumpa Nabi Nuh AS. Nuh, mu ni tak dengar bahasa dia, nak berlawan juga. Orang cakap gini, mu jawab gini. Dia pun mari, dia kata apa? Ya Nuh, sesungguhnya engkau telah bertikam lidah, berdebat, jawab mulut, membantah kami. Lalu engkau banyakkan sangat hujah-hujah semasa mengemukakan bantahanmu kepada kami. Banyak. Kalau bahasa kita, orang Kelantan kata banyak kecekmu ni. Orang kata gini, mu jawab gini. Bahasa kita kata banyak cakap Nuh. Kan? Semua apa yang kami kata mu jawab. Fa aksanta jidalana, banyak membantah. Kata di para ulama tadabbur, dia kata dilalatun, menunjukkan bahawa berbantah itu, bermujadalah, berdebat itu ada kalanya dituntut di dalam syariat Islam, berlawan. Bahkan kalau orang kafir bawa syubhat,
maklumat yang salah, wajib kepada ustaz-ustaz pendakwah yang ada kemampuan berlawan dengan dia. Bukan sunat, wajib. Tapi kalau suka nak baloh ya, itu dipanggil perbantahan batil, itu dilarang. Bahkan ada dalam hadis Nabi SAW janjikan orang yang tak suka berbantah ni boleh duduk di tengah syurga, dan lain-lain hadis yang kita akan tengok nanti. Baiklah. Maka apa dia nak kata, fa aksar tajidala namuni, suka baloh suka berbantah-bantah. Cabarlah. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Oleh itu datangkanlah azab Allah yang engkau janjikan kepada kami jika betul engkau dari orang yang benar. Tak usah cakap banyak lah, malah dengar aku. Sombak dah telinga. Buat marilah azabmu tu. Minta selalu buat dia. Main tak azab pula dah. Nuh tenang, tidak gopoh, terus berdakwah. Qala innama ya'tikum bihillahu insya' wa ma antum bimu'jizin. Nabi Nuh berkata, jawab Nabi Nuh, sesungguhnya Allah jualah yang akan mendatangkan azabnya itu kepada kamu jika ia kehendaki. Mu jangan gopoh. Kalau aku tak minta pun azab mari. Mu jangan nak cepat teh. Itu kuasa Allah, dan kamu tidak sekali-kali akan dapat melemahkan kuasa Allah. Kamu tidak akan mampu. Jadi Nuh, serahlah urusan ini kepada Allah azza, kepada kuasa Allah. Mu jangan duduk kerah kepala sangat gak. Orang Kelantan kata jangan duduk kerah pedas sangat gak. Dengan nasihat orang ni, Nabi Nuh nasihat. Jangan kata Nabi Nuh ni berdoa suruh mati kaum dia. Dia doa suruh mati tu lepas 950 tahun dah doa berdakwah. Bukannya sehari dua kan. Nabi Nuh nasihat. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu. Tak ada faedah nasihat aku buat tak dengar kata ni. Bahasa jenis tuli telinga ni tak ada faedah. Jika aku hendak menasihati kamu, tak ada faedah. Tidak ada faedahnya. Nabi Nuh dah nasihat, tapi dia kata juga, kalau Allah hendak menyesatkan kamu kerana kamu tetap berdegil, dialah Tuhan kamu, dan kepadanya lah kamu akan kembali. Kita ni balik kepada cerita asal lah. Nasihat pun tak berguna, cakap pun tak ada faedah, royak pun tak dengar. Biarlah kita tengoklah apa yang Tuhan nak tentukan. Allah panggil ayat tu ayat sadis tu, ayat sedih lah Nabi Nuh. Ikutlah apa nak jadi pun. Penat dah aku main lagu ni. Itu ibarat kata. Ayat yang terakhir dalam siri kita ni, am yaquluna iftarah qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Allahu Akbar. Dalam bahasa orang mengaji Arab dipanggil hadhihi jumlatun mu'taridatun baina jumlati ajza'il qissah wa laysat minal qissah. Ayat 35 ni dalam bahasa, penggunaan bahasa dipanggil jumlah mu'taridah. Dalam ayat kita ni dipanggil ayat selingan. Tengah-tengah cerita Allah mawari cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ini keputusan. Dan kita pun macam tu juga. Bila kita cerita hal orang, kita kena balik ke kampung kita. Ni siapa dia tak dengar kata. Dia panggil supaya kisah-kisah itu berpijak di bumi nyata. Ni kadang-kadang kita cerita akhir kali, tu cerita kayak dulu.
Habis mana bahagian kita? Bahagian kitanya tak tahu apa lah. Jadi ayat 35 dipanggil ayat selingan di tengah-tengah kisah untuk memberi pengajaran kepada kita. Am yaqulu naftarah, mereka terus berdegil. Ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, ya Muhammad, kalau mereka terus berdegil, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-ngadakan secara dusta, bahawa Tuhan mengerniakan pangkat Nabi kepadanya. Nabi Nuh telah diperintahkan menjawab dengan berkata, kalau aku yang mereka-reka akan wahyu itu, maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku itu, dan sebenarnya aku bersih dari dosa kesalahan kamu menuduhku. Nah, ini ceritalah. Maknanya Allah Ta'ala suruh kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata kepada puak kafir musyrikin, makna ini ikhtalaqtul Quran, kalau aku record Quran. Kan puak kafir mari minta supaya Nabi buat Quran lain lah macam-macam. Nabi kata, kalau aku reka Quran sebagaimana sangkaan kamu, maka dosa rekaan, dosa ciptaan itu atas kepala aku. Tapi oleh kerana aku bukan reka, mu yang berdosa sebab tak ikut apa yang aku ajar. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kesimpulan daripada ayat kita ini, kita boleh belajar bahawa pendakwah-pendakwah perlu mengadakan medan. Kalau kita hari ini di zaman internet ni, kita kena ada Facebook, kita kena ada WhatsApp, kita kena ada alat-alat medsos ni untuk nak menjawab balik segala tuduhan jahat yang dibuat oleh orang-orang bukan Islam. Dia tuduh kita teroris, kita kata la, Islam ini rahmat lil alamin. Dia tuduh kita miskin, kita kata miskin ke kaya, kita hidup bukan menipu seperti puakmu. Dia tuduh Quran ini tak betul, penyelewengan, kita jawab. Dia tuduh Islam ini menghina wanita, kita jawab. Maknanya uslub berlawan hujah ini tidak boleh dimatikan atau dimandulkan. Para pendakwah yang punya kemampuan mesti berhujah, menyatakan keindahan Islam dan menjatuhkan hujah-hujah, tuduhan-tuduhan jahat mereka. Kalau tidak, sedaklah puak dia. Cuma kita hari ni bimbang para jemaah sekalian, anak nak tengok, kita ni suka memetik, mengutip maklumat daripada mana sahaja, kalau maklumat itu boleh menghentam orang yang kita tak suka. Tengok ni apa yang jadi gini-gini. Bila kita pusing tengok channel yang dia petik tu, channel puak-puak Syiah. Kita kata apa ambil puak Syiah? Kita ni ahli sunnah, kenapa? Jadi kita kena ingat, nak berdepan, nak berhujah, nak berdebat, nak berlawan, kan? Biarlah dengan fakta-fakta yang jelas, daripada maklumat yang jelas, barulah kita boleh berlawan, insya-Allah. Baik, kisah Nabi Nuh belum habis lagi. Kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula daripada ayat 36, wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Insyaallah dalam siri yang seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.